الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas keluarga baginda serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wahai sahabatku, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Di dalamnya difardukan berpuasa, dan di malam harinya disunatkan solat tarawih. Maka hendaklah kamu semua menerima segala perintahnya dengan senang hati dan redha, dan hendaklah kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan. Di dalamnya penuh dengan keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat para sahabat dan juga orang-orang saleh di kalangan mereka yang hidup di zaman salafus saleh, amalan mereka ini sangat hebat. Kalau nak dibandingkan dengan kita, memang sangat jauh dan sangat-sangat jauh. Amalan orang-orang saleh di zaman salafus saleh, kalau kita lihat bagaimana mereka melakukan solat tarawih, bermulanya solat tarawih dan habisnya solat tarawih lebih kurang sejam lagi nak masuk subuh. Itu solat tarawih para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga zaman salafus salih panjang apa punya tarawih. Sebab itu bila tibanya zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tarawih dilakukan 8 rakaat sahaja, tetapi masanya sampai dekat-dekat nak subuh. 8 rakaat masa yang sangat panjang. 8 rakaat sampai hampir subuh baru selesai. Tiba zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini dia melihat bahawa di zaman dia banyak orang tua-tua. Jadi Sayyidina Umar pun buat satu benda yang baru, iaitu 20 rakaat. Walaupun 20 rakaat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, tapi masanya masih tetap sama. Lagi sejam lebih kurang subuh, azan subuh. Jadi Sayyidina Umar dia buat 20 ni sebab nak bagi orang tua-tua boleh berehat 20. Kalau 8 rakaat, kita kata 5 jam, 6 jam sembahyang tarawih, lebih kurang 40 minit satu rakaat. Sembahyang 40 minit satu rakaat, bukan 40 minit 20 rakaat. Itu zaman sahabat. Kita nak tiru memang susah. Orang zaman sekarang ni nak tiru macam mana sahabat buat, macam mana salafus soleh buat, memang susah nak tiru. Tapi cuma kita hanya memperelokkan sahaja.
memperbanyakkan amalan sahaja. Nak tiru ni mungkin tak sampai. Kalau kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, seperti yang dinakalkan ataupun yang disebut oleh Syekh Rabi' ibn Sulaiman, seorang ulama besar, menceritakan bahawa Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dalam bulan Ramadan ini dia baca Quran sehari habis 2 kali khatam. Sehari, bukan bulan. Satu hari khatam 2 kali. Imam Syafi'i khatam waktu siangnya sekali khatam, waktu malam sekali lagi khatam. Kita ada 24 jam saja. Kalau Imam Syafi'i dia baca 1 juzuk setengah jam pun tak cukup lagi. Yang bawah lagi setengah jam, bawah lagi daripada setengah jam 1 juzuk. Sebab Imam Syafi'i dia khatam 2 kali khatam dalam tempoh 1 hari, bukan 1 bulan. Kita nak tiru cara Imam Syafi'i baca Quran memang susah. Kita 1 juzuk sehari pun pening juga. Bukan sekali khatam 1 hari, 1 juzuk saja pun dah pening. Kita memang tak boleh tiru. Mereka ni orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita memperbanyakkan sahaja membaca Al-Quran sekadar kemampuan yang ada pada diri kita. Tapi kalau nak tiru memang susah. Kata Syekh Rabi' ibn Sulaiman, Imam Asy-Syafi'i ini kalau dia di luar daripada bulan Ramadan sehari sekali khatam, masuk bulan Ramadan sahaja sehari 2 kali khatam. Jadi kita hanya boleh memperbanyakkan amalan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kerana ia merupakan amalan yang sangat hebat yang memang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, dan juga kita kata orang-orang soleh di zaman salafus soleh. Mereka ini memperbanyakkan membaca Al-Quran, kerana Al-Quran ini akan memberi penawar dan bimbingan hidup, keberkatan dan kerahmatan yang sangat banyak. Sebab itu perlu kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, khususnya dalam bulan Ramadan. Bila kita melihat sejarah-sejarah orang-orang saleh di kalangan salafus saleh dan juga di zaman khalaf ini, mereka sangat banyak membaca Al-Quran. Kalau kita melihat guru Imam Syafi'i, orang-orang yang sebegini kita boleh baca sejarah mereka, kerana dia memberi motivasi kepada kita dalam bulan Ramadan. Kalau tengok gambar ini ustaz ni, dia tak beri motivasi apa-apa. Kalau tengok gambar lain daripada itu, dia tak boleh memberi rangsangan, memberi motivasi untuk mempertingkatkan amalan. Kita perlu membaca bagaimana ulama salaf dan juga orang-orang saleh dan sebagainya, apabila tiba Ramadan apa mereka buat untuk memberi motivasi kepada kita untuk melaksanakan untuk menerima kunjungan bulan Ramadan ini. Guru Al-Imam Asy-Syafi'i namanya Al-Waqi' ibn Al-Jarrah. Guru Imam Syafi'i ini banyak. Di antaranya Al-Waqi' ibn Al-Jarrah. Tersebut kisah ini di dalam sebuah kitab, satu kitab namanya Syiar A'lam An-Nubala. Syiar A'lam Nubala ni satu kitab yang cukup besar, berpuluh-puluh jilid. Kitab yang sangat besar di dalam Islam, Syiar A'lam An-Nubala. Di dalam kitab ini maka menyebut bahawa guru Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Waqi' ibn Jarrah. Al-Waqi' ibn Jarrah ini bila tiba bulan Ramadan, bila dia buka saja Quran, dia tak akan tutup kecuali habis baca. Habis sampai habis. Bukan kata 2-3 muka dah. Kalau dia buka saja Al-Fatihah, dia akan bagi habis sampai habis, kecuali berhenti sembahyang saja. Lagi sambung. Berhenti sembahyang sambung sampai habis Quran. Dia buka saja, dia akan menghabiskan. Dia tak akan tunggu sampai besok ataupun lusa dan sebagainya. Dia buka kitab,
buka Quran, dia akan baca sampai habis. Cuma dia berhenti waktu sembahyang sahaja. Ini Waqi' ibn Jarrah. Hebat guru Imam Syafi'i. Anak murid dia pun hebat sebab guru dia hebat. Waqi' ibn Jarrah, dia dalam bulan Ramadan ini dia akan sembahyang sunat duha 12 rakaat. Waqi' ibn Jarrah. Sembahyang sunat duha ni pun kadang-kadang susah juga kita nak buat. Sebab Allah Ta'ala buat sembahyang sunat duha ni waktu kita sibuk. Siapa yang istiqamah sahaja yang mampu untuk melaksanakan sunat duha. Sunat duha ni waktu kita kalut nak pergi kerja, bila sampai di tempat kerja kalut dengan tempat kerja dan sebagainya. Kalau orang di rumah pula dia kalut dengan nak pergi market, dia kalut nak pergi beli ikan, balik dia nak bersiang ikan apa semua, nak basuh baju itu dan sini, nak lap rumah, nak sapu rumah, dan lepas hidup. Ada waktu yang memang waktu yang menjadi kesibukan manusia. Tapi orang yang istiqamah, orang yang pandai membahagikan masa, maka dia akan dapat kelebihan itu. Kalau orang tak tahu membahagikan masa, dia tak akan mendapat kelebihan itu. Sebab waktu ini menjadi waktu kesibukan manusia. Kadang-kadang duduk di kedai kopi hari bulan tak puasa, main dam kadang-kadang sampai pukul 9, 10, 11. Kadang-kadang duduk sembang baca surat khabar ni selai-selai berjam-jam. Jadi terlepas masa begitu saja. Waqi' ibn Jarrah, waktu bulan Ramadan dia sembahyang sunat duha 12 rakaat. Dalam 12 rakaat itu dia membaca Al-Quran 20 juzuk. Bukan satu juzuk tuan-tuan, 20 juzuk. Kita tak boleh tiru 20 juzuk bengkok kaki kalau berdiri. Kalau orang ada darah tinggi pasal rasa pingsan. 20 juzuk. Kita baca Quran tarawih pun tak sampai satu juzuk. Dia sembahyang duha 12 rakaat dengan 20 juzuk. Kalau dia sembahyang pukul 8 pagi, habis dekat-dekat nak pukul 12, berapa jam? Tapi boleh menghabiskan dalam tempoh masa itu 4 jam itu, dan tempoh masa 20 juzuk Quran. Hebat. Ulama-ulama ataupun orang-orang soleh di zaman salafus soleh ini memang orang yang hebat. Sebab tu mereka hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan amalan mereka yang hebat. Saya ni ada pengalaman sekali di masa duduk di Universiti Islam Madinah. Berlaku gerhana bulan. Pukul lebih kurang 1 pagi gerhana bulan. Jadi syekh-syekh Arab, warden Arab ni dia gerak semua pelajar pergi sembahyang gerhana bulan. Gerhana bulan ni Tok Syekh tu baca 5 juzuk. Era habis gerhana tu, era subuh, kat nak subuh habis sembahyang. Daripada juzuk pertama sampai juzuk kelima Suratul Nisa, jenuh diri 1 pagi. 5 juzuk itu pun daripada pukul 1 sampai dekat pukul 4 baru habis nak sembahyang gerhana bulan di Madinah satu ketika dulu. Ini panjang, bacaan yang sangat panjang. Sebab gerhana bulan ni dia sembahyang 1 rakaat ada 2 qiyam. Selepas dia rukuk, dia i'tidal. Lepas i'tidal tak turun sujud, qiyam lagi baca Fatihah. Itu 1 juzuk pula. Jadi 4 juzuk. Jadi di antara tu dia baca lebih sikit, 1 rakaat 1 juzuk setengah, 5 juzuk baca Quran. Pukul 1 pagi, pening kepala kita. Ini begitu ketahanan Tuan Imam dan sebagainya.
Jadi panjang. Jadi lebih-lebih lagi lah dalam bulan Ramadan ini, kita memang tak mampu untuk buat 12 rakaat pun kadang-kadang tak mampu. Bukan nak baca 10-20 juzuk, 12 rakaat pun tak mampu. Tetapi kita cuba untuk melakukan ibadah yang mampu kita buat, 2 rakaat, 4 rakaat dan sebagainya. Sebab amalan-amalan dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandakan sehingga 700 ke 1000 darjah besar nilai bulan Ramadan. Jadi setiap darjah ni sangat besar nilai dia. Kita tak tahu setiap satu darjah tu berapa, setiap satu ganjaran, setiap kelebihan dalam bulan Ramadan ini hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dan Allah Ta'ala akan menyerahkannya pada hari akhirat. Sedangkan ini sampai 700 darjat, 1000 darjat kelebihan. Seperti kita ada dalam kuliah ilmu pada malam ini, darjat yang sangat besar, sehingga 700 hingga 1000 darjat. Setiap satu-satu darjat itu sangat-sangat besar, yang kita pun tak tahu nilai dia bagaimana besar. Tapi kalau keluar sembang ni bang, kita tak apa, dah mai cantik lah. Lepas tu tiba kuliah, tazkirah sikit, dia keluar syak opak di luar ke, ataupun sembang ke dan sebagainya. Jadi salafus soleh ini, mereka melakukan amalan-amalan dalam bulan Ramadan kerana mereka faham apa yang ada dalam Ramadan. Mereka tahu kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hambanya yang melakukan amalan dalam bulan Ramadan. Masyarakat kita tidak berapa faham apa dia Ramadan dan apa dia yang ada dalam Ramadan, apa yang Allah Ta'ala akan anugerah dalam Ramadan dan sebagainya. Kemungkinan orang yang memberi tazkirah sudah menyebut sedikit tentang kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Begitu juga dengan amalan sedekah, amalan baca Al-Quran. Amalan sedekah di antara amalan yang paling besar, yang hebat dalam bulan Ramadan. Sedekah ini, kita dalam pengajian saya sebut juga dalam kuliah saya bahawa kita dalam mengaji ni, sekolah rendah, sekolah menengah, cikgu matematik ajak di sekolah campur, tolak, bahagi dan sebagainya. Jadi kita diajar juga dengan tolak. Tolak ni cikgu ajak kurang 5 tolak, kita ada RM10, kita sedekah RM5, tinggal RM5, makna dia kurang. Jadi kepahaman itulah yang masuk dalam pemikiran kepala orang-orang Islam, bahawa tolak ini kurang. Di dalam bab sedekah, dia tidak boleh menggunakan matematik. Kalau menggunakan matematik, susah orang nak sedekah. Sebab itu Nabi SAW menyebut, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak kurang sedekah, tidak kurang harta disebabkan sedekah. Harta kamu tak akan kurang dengan sebab kamu sedekah, maka Allah Ta'ala akan menggandakan rezeki-rezeki yang lain yang kamu tak sangka-sangka. Seperti di dalam doa Nabi SAW, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah kurniakan kepada orang yang suka bersedekah itu satu gantian yang baik. Jadi kalau masyarakat kita masih berpegang unsur minus ataupun tolak ini dalam bab sedekah, memang dia tak akan sedekah. Sebab bila dia ada duit RM50, kalau dia sedekah RM3, makna kurang. Kalau dia ada RM10, dia sedekah kat surau RM5, pada anggapan dia kurang. Dia akan kata kurang sebab itu ajaran matematik kepada dia. Tapi ajaran sedekah tidak. Ajaran sedekah RM5, tinggal RM5, itu bertambah keberkatannya. Nilai itu akan ditambah. Bila Allah Ta'ala nak tambah, Wallahu Ta'ala a'lam, bila Allah Ta'ala nak tambah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak tambah melalui wang ringgit, tapi Allah Ta'ala bagi anak yang soleh.
Allah Ta'ala bagi rezeki anak yang soleh. Kadang-kadang Allah Ta'ala tambah dari sudut lain, macam-macam rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Anak yang dengar kata anak itu, bagi kepada anak, ataupun bagi kebijaksanaan kepada anak dan sebagainya. Allah Ta'ala memberi rezeki dalam berbagai-bagai bentuk cabangnya, bukan satu sahaja, iaitu bentuk duit dan sebagainya, ataupun pangkat dan sebagainya. Jadi sedekah ini satu amalan yang hebat, khususnya dalam bulan Ramadan. Jadi kita perlu memperbanyakkan, perlu ada satu, kita panggil apa, bajet. Kalau kita ada bajet beli baju raya, kita ada bajet buat kuih raya, kita ada bajet pergi pasar Ramadan, mesti ada bajet sedekah. Dan bulan Ramadan ni nak sedekah berapa? Lagi pada duit gaji ni dalam bulan Ramadan, peruntukan RM100 untuk sedekah. Contohnya RM30 diperuntukkan untuk sedekah. Ikut kemampuan masing-masing, tahap kehidupan masing-masing. Tapi mesti ada dia punya, orang panggil apa, program Ramadan. Di antara program yang ada tadarus Quran, sedekah dan sebagainya, supaya dia mendapat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah yang ada dalam bulan Ramadan. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima segala amalan yang telah kita buat dalam bulan Ramadan. Saya ingat sekadar itu dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.